Assalamualaikum. Hari ni Bro Mat nak share sikit lah 5 jenis makanan yang perlu dielakkan semasa bersahur. Penting 5 jenis makanan ni memang kita perlu elakkan semasa bersahur, untuk mengelakkan kita bermasalah lah untuk menjalani ibadah puasa. Ah, Sebelum ni saya ada share jenis makanan yang kita perlu elakkan semasa berbuka lah. Kali ni Bro Mat nak kongsi 5 jenis makanan yang kita perlu elakkan semasa bersahur. Sebab ini penting, sebab kita sahur ni sunnah. Jadi kalau macam jenis makanan ni, kalau kita makan dia mengganggu, nanti kita proses sepanjang hari kita nak puasa tu terganggu lah. Kita nak melakukan ibadat terganggu kita tak nak benda tu berlaku. Ini jenis-jenis makanan yang kita perlu elakkan lah. Yang pertama, kopi. Kopi ni rasanya ramai penggemarnya, tapi waktu sahur kopi ni tak sesuai. Sebab apa kopi tak sesuai? Sebab kopi ni dia bersifat diuretik. Bila maksudnya bersifat diuretik ni, dia menggalakkan cecair keluar daripada badan kita tu dengan lebih cepat. Maksudnya kita kerap pergi toilet lah. Nanti kita akan cepat haus lah. Bila haus, badan kita cepat dehidrasi. Kalau boleh kita elakkan lah kopi. Keduanya, makanan masin. Makanan masin ni biasa kalau kita kecil-kecil dulu, memang kita dah diajar lah, waktu sahur mesti nak kena makan telur masin. Antara yang benda yang paling senang simple lah, ikan kering. Biasalah orang-orang dulu dia ambil untuk dia bagi tambah selera makan, bagi kita makan dengan lebih banyak. Tapi sebenarnya kalau boleh, makanan yang masin ni contohnya telur masin, ikan kering, acar, makanan dalam tin, itu semua tinggi kandungan garam. Kita kena elakkan makanan masin ni. Sebab apa kita kena elakkan makanan masin? Bila kita makan makanan yang masin, kita cepat berasa haus. Maksudnya nanti sepanjang kita berpuasa tu, kita rasa haus. Bila rasa haus, kita pun cepat letih lah. Dan makanan yang bersifat masin ni pun dia sebenarnya menggalakkan kita untuk ke toilet juga. Sebab tu kita akan lebih cepat merasa haus. Jadi kalau boleh kita elakkan makanan yang masin ni. Ketiga, makanan yang kita perlu elakkan, karbohidrat sederhana. Kadang-kadang orang tak faham apa itu maksud karbohidrat sederhana. Karbohidrat ni ada dua. Karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ni macam beras, oat, barley. Kalau karbohidrat kompleks ni, dia sistem tubuh kita tu lambat nak cernakan dia, slow. Jadi kita kekal bertenaga lah, dan dia bagi kita cepat tahan kenyang lah. Manakala karbohidrat sederhana ni, kalau kita nak tahu apa tu karbohidrat sederhana, contohnya karbohidrat sederhana ni, gula pasir. Apa ni, minuman bikarbonat, minuman gas. Karbohidrat sederhana ni dia memang cepat akan buatkan kita rasa kenyang, tapi dia cepat dihuraikan. Tenaga tu cepat dilepaskan. Maknanya nanti lepas kita dah sahur, masa sahur kita kenyang, kita bertenaga. Lepas tu nanti waktu kita bersenang berpuasa, badan kita pun cepat letih, cepat penat. Sebab kategori makanan yang seperti yang saya cakap ni, karbohidrat sederhana ni cepat diuraikan. Jadi badan kita tu tak cukup bertenaga lah. Yang keempat, yang ni pun satu yang sangat penting lah, makanan pedas. Kalau boleh memang kita elakkan makanan pedas. Macam pagi-pagi tu, kalau boleh janganlah kita makan makanan yang pedas. Kalau macam kita makan sup ke, elakkan benda makanan yang pedas lah. Nasi apa-apalah kita, kalau boleh janganlah. Kadang-kadang kan kita
Biasalah kita orang Melayu kan, kita mesti nak makan ada rasa pedas, sambal ke. Tapi kalau boleh elakkan. Sebab apa makanan pedas ni? Makanan pedas ni kalau kita makan, kita takut nanti kesan dia kita akan sakit perut. Ha, sebab makanan pedas ni dia merangsang peningkatan asid perut tu. Bila dia merangsang, perut kita akan pedih, sakit perut. Jadi kalau boleh makanan pedas ni kita elakkan lah. Memang kita kena elakkan supaya nanti waktu berpuasa sepanjang hari tu tak ada masalah sakit perut ke yang akan mengganggu lah kita nak beribadat kan. Yang kelima, kategori makan yang kita perlu elakkan lah. Ini contohnya kategori makan yang kita perlu elakkan, makanan yang tinggi lemak. Makanan yang tinggi lemak ni kita tahulah apa antaranya kan. Ayam goreng paling simple lah, paling paling senang. Makanan tinggi lemak ni ayam goreng. Itu yang paling tinggi lemak. Sebab apa? Dia akan mengganggu kita punya sistem pencernaan lah. Bila dia mengganggu sistem pencernaan, dua yang kita akan memberi masalah kepada kita lah. Sama ada sembelit ataupun cirit-birit. Jadi kita perlu elakkan lah. Kita perlu elakkan makanan yang tinggi lemak. Contoh kalau kita ni memang penggemar ayam, kita ubahlah macam mana cara kita nak sediakan. Elakkan daripada kita goreng, kita bakarkan ayam tu. Kita buat sup, itu mungkin lebih sesuai lah. Mungkin lebih sehat, lebih sesuai, lebih berkhasiat lah kan. Itu antara 5 kategori makanan waktu bersahur yang Bromat kongsikan lah. Semoga daripada perkongsian ni kita sama-sama dapat mengelakkan jenis makanan ni. Bukan bermakna kita langsung tak boleh makan, tapi kita elakkan lah. Tujuan kita elakkan supaya sepanjang hari kita berpuasa tu, badan kita tu sentiasa kekal segar. Badan kita tu tak adalah kekurangan cecair. Kita tak adalah nanti kerana silap makan, kita sakit perut, kerap ke toilet. Benda tu nanti akan mengganggu puasa kita lah. Yalah, kita puasa kalau boleh kita nak badan kita segar dan kita pun boleh melakukan aktiviti masing-masing pun selain daripada kita meneruskan kita sepanjang hari beribadah puasa. Kita juga perlukan tenaga untuk beribadat, untuk solat. Selain tu kita pun bekerja. Semua tu perlukan badan kita dalam keadaan yang baik, yang tak ada masalah. Kalau kerana punca daripada silap makan, kita bermasalah, sakit perut semua, pedih perut, jadinya dia akan mengganggu lah kita punya ibadat puasa. Tu antara nasihat daripada Bro Mat lah supaya kita sama-sama dapat menjalankan ibadah ni dengan sempurna lah. InsyaAllah lepas ni Bro Mat akan kongsi jugalah perkongsian dengan topik-topik yang sama-sama berfaedah, memberi manfaat sepanjang bulan puasa ni. Tak kira lah topik tu dari segi kesihatan ke, dari segi kewangan ke, sama-sama kita kongsikan. Okey, macam biasa, kalau rasa perkongsian Bro Mat ni memberi manfaat, boleh komen, boleh like. Jangan lupa yang paling penting, sokongan tu, subscribe kan channel Bro Mat supaya Bro Mat dapat berkongsi lagi apa yang nasihat-nasihat, tip-tip yang berguna untuk kita semua. Mungkin kalau Bro Mat ada kekurangan, boleh tambah ruang komen. Dekat ruang komen kita boleh kongsi sama-sama. Mungkin boleh komen ataupun ada nak Bro Mat kupas isu-isu ke, tip-tip, nak minta tip-tip yang Bro Mat boleh kongsikan, InsyaAllah Bro Mat daripada channel Teropong Kehidupan akan komen lah. Sama-sama kita berkongsi ilmu. Mungkin ada kurang,
Sama-sama kita boleh komen. Sebab sama-sama kita nak dapat manfaat kan, kita berkongsi ilmu. Okey, berhormat rasa cukup setakat inilah perkongsian kita. Assalamualaikum.